Hai, kita bertemu kembali dalam tajuk 2.4 iaitu menganalisis daya gerak elektrik dan juga rintangan dalam. Hari ini kita akan bincangkan eksperimen untuk menentukan daya gerak elektrik dan rintangan dalam bagi satu sel. Hipotesis untuk eksperimen ini ialah beza keupayaan V bertambah apabila arus I bertambah. Pemboleh ubah yang digunakan, pemboleh ubah dimanipulasi, arus I, pemboleh ubah bergerak balas, beza keupayaan V, pemboleh ubah dimalakan, boltan bateri ataupun DGE bateri. Okey, perhatikan radas yang kita perlukan untuk eksperimen ini. Di sini adalah susunan radas. Okey, alat yang kita perlukan ialah satu sel kering, voltmeter, ammeter, rheostat untuk melaraskan arus kepada 5 nilai yang berbeza dan juga switch. Okay, apakah langkah-langkah untuk eksperimen ini? Langkah pertama, hidupkan switch. Laraskan rheostat kepada nilai arus 0.2 ampere. Catatkan atau rekodkan bacaan voltmeter. Ulang langkah tersebut dengan melaraskan rheostat kepada nilai arus 0.4 ampere, 0.6 ampere, 0.8 ampere dan 1 ampere. Bermakna kita telah memperolehi 5 set bacaan. Dengan 5 set bacaan tersebut, kita boleh melukiskan sebuah graf iaitu graf V melawan I. Graf yang kita perolehi ialah sebuah graf yang menunjukkan hubungan di antara V dengan I iaitu hubungan V berkurang secara linear dengan I. Okey, apakah yang kita dapat tentukan daripada graf tersebut? Okey, cuba ingat kembali formula untuk DGE iaitu E bersamaan dengan V tambah IR. Jika disusun semula, formula ini kita akan dapati V bersamaan dengan negatif IR tambah E. Ataupun kita tuliskan juga sebagai V bersamaan dengan negatif RI tambah E. Cuba bandingkan persamaan ini dengan persamaan garis lurus Y bersamaan dengan MX tambah C. Berdasarkan pembandingan, paksi Y ialah V, paksi X ialah I. Bermakna kecerunan graf ini ialah negatif R. Dan pintasan pada paksi Y ialah E. Ini kita tentukan secara perbandingan iaitu secara matematik. Daripada graf itu sendiri, kita boleh tentukan nilai R sebagai kecerunan graf. Daripada formula, kita susunkan formula ini, kita dapati R bersamaan dengan E tolak V dibahagikan dengan I. Daripada graf, kita kirakan kecerunan dengan melukiskan satu segitiga. Menganggapkan nilai di sini ialah nilai E, nilai di sini ialah nilai V, dan nilai di sini ialah I. Ini bermakna kecerunan ialah negatif kurungan E tolak V dibahagikan dengan I. Jika diperhatikan, kecerunan ini adalah bersamaan dengan nilai negatif R. Okay, bandingkan persamaan yang kita dapat daripada susun semula formula tadi dan juga persamaan yang kita dapat daripada kecerunan. Ini bermaksud kecerunan adalah bersamaan dengan negatif R. Kesimpulannya, rintangan dalam adalah negatif kecerunan. Okay, kerana kecerunan graf ini adalah negatif, bermaksud nilai R akan kita dapat positif. Okay. Manakala pintasan pada paksi V pula, di sini nilai I adalah kosong. Pintasan pada paksi Y kita telah bandingkan tadi secara matematik ialah E. Ini bermakna daya gerak elektrik E adalah merupakan pintasan pada paksi V. Jadi kita hanya panjangkan garis sekiranya garis tidak diberikan memotong pada paksi V, kita panjangkan garis, kita panggil juga ekstrapolasi. Dan sehingga memotong pada paksi V,
Dan nilai yang dipotong pada part CV ini kita sebut sebagai pintasan pada part CV, ataupun di sini nilainya ialah daya gerak elektrik. Pemasuk dari graf kita tentukan daya gerak elektrik ialah pintasan pada part CV, manakala rintangan dalam ditentukan daripada kecurunan graf ini. Okey, apakah yang dimaksudkan rintangan dalam? Rintangan dalam satu sel adalah disebabkan oleh rintangan elektrolit antara elektrod-elektrod. Ini bergantung kepada jenis elektrolit, saiz sel, dan nilai R akan menyebabkan kehilangan tenaga haba dalam sel, ataupun kita katakan beza keupayaan V adalah lebih kecil berbanding E atau DGE. Dan formula yang kita telah terbitkan, E bersamaan dengan V tambah I R kecil, ataupun kita boleh susunkan balik bersamaan dengan V bersamaan negatif IR tambah E. Dan negatif IR ini ialah merupakan kerja yang dilakukan per unit cas untuk menentang rintangan dalam. Dan ini menyebabkan nilai E ataupun nilai bacaan voltmeter menjadi lebih kecil berbanding DGE. Okey, kita jumpa jawabkan beberapa soalan di sini. Ini adalah soalan tahun 2012, kertas 1. Apakah daya gerak elektrik? A. Kerja yang dilakukan oleh satu cas dalam liter. B. Kerja yang dibuat oleh satu kolom cas dalam liter. C. Kerja yang dilakukan oleh satu sumber tenaga untuk menggerakkan satu cas mengelilingi 1 liter lengkap. D. Kerja yang dibuat oleh satu sumber tenaga untuk menggerakkan satu kolom cas mengelilingi 1 liter lengkap. Okay, yang manakah jawapan yang betul? Kalau di sini jawapan yang lebih tepat ialah D, ya. Jawapan yang lebih tepat ialah D, sebab dia merujuk kepada satu kolom cas, kerja dilakukan. Okay, soalan yang kedua, rajah di bawah menunjukkan 1 liter yang mengandungi sel kering dan perintang luar R. Sel kering mempunyai rintangan dalam R kecil dan daya gerak elektrik 1.5 volt. Ini dia punya liter. Apakah bacaan voltmeter apabila suis dihidupkan? Ini kena faham konsep liter terbuka dan liter tertutup. Di sini liter adalah terbuka. DGE, ya, bagi bateri tersebut ialah 1.5 volt. Sekiranya suis ditutup, kita kena faham bahawa sebahagian voltan akan hilang, ya, untuk mengatasi rintangan dalam bateri. So, bacaannya adalah lebih rendah berbanding 1.5 volt. Jadi, jawapan B adalah jawapan yang tepat. Jadi, kamu boleh teruskan dengan latihan seterusnya supaya lebih faham, ya, untuk tajuk ini. Sekian, terima kasih.